Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita menyambung lagi sirah para rasul. Kita menggunakan pakai kitab Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibn Kathir. Saya dah cek tadi ni, lama tuan-tuan surah ni saya main bulan 9 tu, rupanya lama dah tu. Yang kata kluster tu ni terlibat tak? Yang kata tak main belas ni. Kita apa sebab daripada supermarket ke apa kata tu. Belah sana, Masjid Sungai Seluang kena tak? Tak dah. Belah sana. Jadi saya duk tengok belakang tadi ni. Kita berhenti hari itulah tuan-tuan di penghujung kisah Nabi Allah Saleh yang kata mereka tu kena azab 3 hari yang psikologi tu kan. 3 hari kena azab, wajah mereka bertukar warna tu kita cerita tu, kemudian mainlah angin ribut ya, seperti mana kita maklum lah. Jadi saya ingat malam ni saya nak pergi terus permulaan kisah Nabi Allah Ibrahim. Pasal kita dah tinggal lama dah, takut nanti ketinggalan lama sangat kan. Yang tu dia cuma penghujung dia yang tu je, iaitu mai ribut taufan yang seperti mana yang menimpa kaum Ad, begitu juga yang menimpa kaum Samud. Jadi malam ni kita nak masuk pada nabi yang baru, bukan nabi baru, nabi yang seterusnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Boleh tuan-tuan? Kisah Nabi Allah Ibrahim ni panjang juga. Pasal kita akan tengok susunan kehidupan dia, daripada dia berhadapan dengan ayah dia, kemudian dia berhadapan dengan orang kampung dia, kemudian dia berhadapan dengan Namrud. Menarik. Yang kita mulakan insya-Allah. Beliau ialah Ibrahim bin Tarikh bin Mabur bin Sarukh bin Ra'u ibnu Falikh ibnu Abir bin Shalikh bin Arfashaz bin Sam bin Nuh. Demikianlah menurut nas Ahlul Kitab di dalam kitab mereka. Mengenai umur mereka masing-masing telah kami kemukakan dalam perbahasan umur Nabi Nuh. Ini Ibn Katsir sebut. Al-Hafiz Ibn Asakir menceritakan bahawa biografi Nabi Ibrahim di dalam kitab tarikhnya dari Ibn Ishaq bin Bashar Al-Khalili penulis berkata nama ibu Nabi Ibrahim ialah Amilah. Dia juga menceritakan cukup panjang mengenai Amilah ini ketika mana melahirkan Ibrahim. Ni Ibn Katsir bagi tahu. Satu lagi kitab tarikh Ibn Asakir cerita lagi detail, lagi panjang. Ini ulama dulu punya style. Depa sesama mereka ni tak ada dengki, tak ada kenak, tak hangku. Dia akan cerita. Kalau dia tak kemukakan dalam kitab dia, jika ada ulama lain ataupun yang terdahulu menceritakan, dia akan bagi tahu. Macam kita kata further reading lah, kalau dalam bahasa Inggeris kan. Nak see more, further reading, nak baca di mana? Ini saya bagi list. Ini Ibn Katsir cerita. Dia tak cerita detail. Sebab Ibn Katsir dia ada manhaj dia. Dia tak ambil terlalu banyak riwayat-riwayat lama ni. Sekadar perlu. Tapi ada beberapa ulama yang lain dalam menulis kitab sirah, mereka ambil banyak riwayat lama, tapi Ibnu Katsir tak merendahkan mereka, bahkan menyatakan kalau nak tengok lebih lanjut tentang peristiwa kelahiran Nabi Ibrahim oleh mak dia yang nama Amilah ni, boleh buka Ibn Asakir. Tu yang menarik dia tuan-tuan. Hari ini masalah dia, kita tak ada benda tu. Hari ini ni tuan-tuan, minta maaf sebut, kita tak ada benda tu. Bila kita buka kitab-kitab sirah, sebab tu hari ni kita nampak sirah kita ini seolah-olah ada lompang, ada kurang, bukan kurang, ada macam tak tersusun. Saya bagi contoh, selalu saya ulang contoh ni di tempat lain pun, sebab kebetulan saya memang sedang menulis tajuk ini, maka inilah contoh yang saya mampu bagi pun, iaitu kisah tentang Isra' Mi'raj. Kisah tentang Isra' Mi'raj, kebetulan lah orang yang tengok video nanti dia berkata, Ustaz tak habis-habis ulang contoh yang sama tapi tempat lain-lain. Tapi dah kebetulan itu tesis saya, jadi saya rasa saya boleh cerita sikit lah. Tapi di surah ni first time saya cerita ni. Bila kita buka dalam kitab Melayu Jawi lama Syekh Dr. Fatani Kifayatul Muhtaj,
Cerita pasal Isra Mi'raj satu kan, Nabi jumpa orang nu, Nabi jumpa bawan Siti Masitah, Nabi jumpa Ifrit ligan dia, Nabi tengok orang yang memecahkan kepalanya dengan batu, kemudian batu tu elok balik, pecah balik. Kemudian Nabi tengok orang yang dihalau, macamnya dihalau binatang kan. Dada Nabi dibelah dan sebagainya. Bila kita buka dalam Sahih Muslim, tak ada cerita tu semua. Tak ada. No? Memang dalam Sahih Muslim sebut peristiwa Isra Mi'raj tu didatangkan kepada Nabi Buraq, wahya abiyatul, wahya apa nama ni, dia itu adalah abyad, binatang yang putih, kemudian fauqa minal himar wa dunal baghal, lebih rendah daripada himar, lagi tinggi daripada baghal, aku naik atas dia. Kemudian kami naik, kami naik kan. Nabi cerita perjalanan di atas di langit. Tak ada lah cerita-cerita yang apa nama ni, kan kita bisa dengar dah dulu apa Ustaz cerita Barol apa Buraq ni tak mau bagi Nabi naik kan, dia macam duduk tak diam. Jibril marah dia, "Hei, hang tak tahu ke siapa yang nak naik atas hang ni? Ni lelaki paling mulia ni." Barulah Buraq tu diam, barulah Nabi naik kan. Cerita tu kita sampai kat kita, tapi tak ada dalam Sahih Muslim. Dan bila kita duduk dengar ceramah lately ni, kita rasa orang mula merendahkan. No, kira kitab kita dulu ni kira salah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala izinkan saya buat kajian. Rupanya dia tak duduk di dalam Sahih Muslim. Sebab dia satu riwayat yang bawa Sahih Muslim, Imam Muslim ambil satu-satu riwayat sampai kepada Anas bin Malik. Tapi riwayat Anas bin Malik juga ada cerita yang lain, yang cerita yang saya sebut tadi tu duduk dalam sirah yang lain. Hadis juga yang diriwayatkan oleh diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam Tabarani, Ibnu Jarir Tabarani. Banyak cerita yang lain. Maknanya setiap cerita tu dia ada sandaran dia. Dia bukan Allahyarham tuan guru tambah rekod bagi jadi palsu dah. Bila saya kaji tuan-tuan, orang kata cerita apa nama ni Masyitah tak ada dalam hadis. Memang tak ada dalam Sahih Muslim. Ada di dalam tafsir Tabarani, Imam Tabari bawa, Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Tabari bawa dalam tafsir dia dengan sanad yang sahih. Kan? Kemudian duduk dalam riwayat Imam Ahmad juga bawa cerita yang sama. Kemudian rupanya setiap satu yang kita dah tengok tak ada tu ada, tapi dia duduk merata. Cerita dia ni. Ini Sahih Muslim, ini Sahih Bukhari. Mai tekak ni bedah dada ni, okey, ini dalam apa nama ni Imam Tirmizi. Mai jalan kelilingan Ifrit ni, oh ni duduk dalam tafsir Tabari. Setiap satunya ada. Maka saya melihat manhaj mereka ini, para ulama Melayu dulu ni, bila dia susun kitab sirah cerita lagu ni, dia ambil satu-satu ni, dia masukkan menjadi complete story. Baru main kat kita. Tapi hari ni bila kita main kemudian, kita buka satu saja kitab, kita tak buka yang lain, kita merasakan mana ada, tak ada yang duk tulis orang Melayu dulu duk tulis ni segala jumpa, segala Ifrit ligan lah segala ni, mana ada, tak ada. Memang tak ada, hang buka satu ya. Bila kita buka hal lain ni banyak rupanya. Cuma persoalan dia memang ada, yes, iaitu kadang-kadang cerita tu dia tak duduk dalam Isra Mi'raj, dia duduk dalam cerita lain. Saya bagi contoh. Cerita Ifrit yang Nabi kenalikan Ifrit tu ada dalam Isra Mi'raj. Tapi bila kita buka kaji secara mendalam, hadis tu ada sahih. Imam Tirmizi juga riwayat, Imam Ahmad juga riwayat, dalam At-Tabari juga riwayat. Bahkan Ibn Hajar Asqalani ketika mensyarahkan hadis Isra Mi'raj, dia buat main riwayat ni juga dalam Fathul Bari. Cuma kisah tu dia tak sebut berlaku bila. Ada seorang tabi'in tanya sahabat Abdul Rahman bin Khabbas ni, tanya dia, Nabi bila jumpa dengan jin hantu setan ni Nabi baca apa? Maka dia riwayat hadis tu. Cuma hadis ni dia masukkan dalam cerita Isra Mi'raj. Hadis tu sahih. Cuma adakah dia sahih dalam berlaku masa peristiwa Isra Mi'raj ataupun tidak? Itu kita kena bincang. Tapi saya nak abang apa? Zaman dulu ni, para ulama ni dia akan sebut satu rujukan. Rujukan yang lain yang boleh kita baca. Sebab tu zaman dulu tidak ada pergaduhan sangat. Hari ini bila ada pertelingkahan, pergaduhan, perendahan kepada orang lain, sebab apa? Sebab kita kadang-kadang kita baca satu sumber dia, kita tak pergi kepada secara meluah lagi. Bila kita baca baru kita faham, oh rupanya ada sandaran dia. No? Baik. Saya pernah terbaca dalam satu tulisan, saya tak ingat, lama dah saya baca. Ibrahim ni bukan nama sebenar. Ibrahim ni adalah Abun Rahimun, ayah yang penyayang. Tapi saya cari dalam ni tak ada pun. Wallahu ta'ala alam lah. Mungkin ya, mungkin tidak.
nama lah tapi sempena ayah yang penyayang. Abun, abah kan ayah. Abah ni bahasa Arab lah. Ya abati. Nabi Yusuf panggil dekat Nabi Yaakob, abati, wahai abahku. Kan? Sebab tu anak-anak Ustaz Don panggil abati kat ayah dia, kat dia. Kan? Abati. Semua tu dia main. Abah, kan? Walid dan sebagainya. Semua dia ada sandaran dia tu. Macam orang kata Siti Khadijah, Siti Khadijah. Mana ada Siti Khadijah Ustaz? Dalam hadis sebut Khadijah ya. Ya, tapi Siti ni dia yang kita buka dalam kitab-kitab sirah, dia adalah singkatan kepada Sayyidatina. Tu jadi Siti. Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina tu mai kat kita jadi Siti Khadijah. Kalau kita baca dalam sirah-sirah Melayu pun banyak lagi tuan-tuan. Bagaimana boleh datangnya golongan-golongan yang disebut sebagai Sayyid. Sayyid ni keturunan siapa, Syarif ni keturunan siapa, Temenggung keturunan siapa, Megak ni keturunan siapa. Semua dia ada maksud tu. Megak ni apa? Tak silap saya lah. Megak ni anak raja yang menikah dengan orang biasa. Dapat anak tu jadi Megak. Kami belajar dulu tuan-tuan dalam di universiti tu belajar tentang ilmu bahasa Melayu ni. Sejarah Melayu lama ni. Dia ada istilah-istilah dia tu. Menarik kalau kita luahkan bacaan kita. Baik, sesama inilah. Ada yang berpendapat bahawa Ibrahim itu ialah Awsat. Sedangkan Haran wa Nafat di tanah kelahiran. Awsat ni bermaksud anak yang tengah. Dia nak beritahu ni peringkat permulaan nak beritahu Nabi Ibrahim ni dia ada adik-beradik dan dia ni anak yang tengah. Awsat tu tengah. Okey. Awsat, wusta tu tengah. Okey. Sebab tu dia main perkataan apa ni Awsat, betul dia rukun yang kita duk baling batu tu apa? Wusta, rukun wusta tengah lah tu. Wasatiyah, semua tu tabik pada perkataan tu. Baik. Okey, demikian itulah yang benar dan popular menurut para ahli sejarah. Ibnu Asakir membenarkan hal itu setelah dia meriwayatkan melalui jalan Hisham bin Imar dari Al-Walid dari Sa'id bin Abdul Aziz Makhul Ibnu Abbas, dia berkata bahawa Ibrahim dilahirkan di Ghawthah Damsyik, iaitu di sebuah kampung yang bernama Barzah di Gunung Qasiyun. Lalu Ibnu Abbas berkata bahawa yang sahih Ibrahim dilahirkan di Babylon. Babylon sekarang di mana? Di Iraq. Dinisbahkannya Babel kepada Ibrahim kerana beliau pernah mengerjakan solat di sana. Pakar sejarah mengatakan bahawa Ibrahim bernikah dengan Sarah, Nahur menikah dengan Milka. Nahur ni abang dia. Abang Nabi Ibrahim nama Nahur. Menikah dengan Milka. Mereka juga mengatakan bahawa Sarah ialah wanita mandul dan tidak boleh melahirkan anak. Itu peringkat awal lah. Kemudian dapat anak nama Ishak kan. Kalau dalam sejarah yang lagi besar, Nabi Ibrahim ada 3 orang isteri. Sarah, Hajar dengan apa nama seorang lagi tu? Khaturah tu kan, Khaturah tu. Dalam transkrip India disebutkan nama Ibrahim ni sangat terkenal dalam transkrip India. Okey, sebab tu sampai disebutkan para pengkaji sejarah dunia moden, sungai yang suci di India sampai sekarang ada sungai Ganga dengan sungai Sarasvati. Sampai ada lagu Hindustan kan, Kiri Mangki Ganga, Kiri Mangki Jamanata tu kan. Tapi 2 sungai suci yang orang India masuk keluar boleh jadi terhapus dosanya, sungai Ganga dengan sungai Sarasvati. Bila dikaji oleh ahli sejarah mengatakan sempena dengan 2 orang isteri Nabi Ibrahim. Ganga tu Hajar. Sarasvati tu Sarah. Sarasvati Sarasvathi. Sarah dengan Hagar. Tapi itu penisbahan sejarah lah. Tapi Nabi Ibrahim ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Itu poin saya. Iaitu di mana kajian akademik seluruh dunia pun bila mengkaji tentang Islam, Kristian, Yahudi, mereka menyebut tentang Abrahamic faith. Kepercayaan Ibrahim. Iaitu titik-titik yang menyatukan antara kita, Kristian dan Yahudi adalah Abrahamic ni. Iaitu agama Ibrahim pada peringkat awalnya, yang akhirnya segalanya telah musnah. Segalanya musnah selain Islam lah. Kristian telah terpesong melalui persidangan di Nisia dan agama-agama yang lain yang asalnya datang tunjang Nabi Ibrahim itu agama Islam lah. Agama Islam. Buku teks kata Nabi Ibrahim ni agama Hanif. Bukan Hanif lah, tapi Islam sebenarnya tu. Abrahamic ni sebab dia merujuk kepada nama Nabi Ibrahim. Di barat, setengah kawasan di barat, mereka tak kata kita ini Islam. Mereka kata kita ini Muhammadin.
pengikut Muhammad. Sebab mereka nisbahkan kepada nama. Sebab memang tradisi mereka menisbahkan agama itu kepada Nabi. Saya bagi contoh. Zoroaster, agama yang sembah api. Zoroaster tu bahasa Arab Zaturah. Nabi Zaturah yang datang membawa agama Islam. Cuma mereka berkumpul di api seperti mana kita berkumpul di Kaabah. Bukan sembah api tu, cuma tempat penyatuan. Jadi disebut sebagai agama Zaturah. Dalam tradisi dunia sebut sebagai agama Zoroaster. Tapi akhirnya kaum itu lama kelamaan daripada api itu jadi kiblat, akhirnya api itu jadi Tuhan, maka dimusnahkan kaum itu. Agama itu dieksport ke Iran, ke Parsi. Satu kaum nama Majus yang sembah api pada lepas tu disebut sebagai kaum Majusi, yang akhirnya hari ni orang kenal sebagai agama Majusi. Dia berkembang begitu tuan-tuan. Nabi Ibrahim datang membawa agama yang benar, Islam. Saya bawa kat sini tadi, sudah tengok di belakang. Pengaruh Nabi Ibrahim ni ada di Damsyik, di Iraq, di seluruh dunia lah ada pengaruh dia. Setelah berjaya menegakkan kalimat. Sebab bila kita dah masuk bab Nabi Ibrahim ni, semua lepas ni akan berturutan ni, berkaitan ni. Sebab Nabi Ibrahim anak ada nama Nabi Ismail, Nabi Ishak bawa kepada kepada orang-orang Rom dan sebagainya. Nabi Ismail ni dibawa menikah dengan Bani Jurhum. Kita akan sampai nanti. Dia di Mekah dan dapat anak-anak cucu sampai kepada Rasulullah. Nabi Ishak turun sampai kepada Bani Israel, turun sampai kepada Nabi Isa. Cantik. Sebab tu Nabi Ibrahim ni dia ada satu lambang kebapaan bagi kita. Bapa agama kita kata kan. Sebab satu riwayat tuan-tuan tentang satu orang lelaki yang telah mengubah agama Nabi Ibrahim. Berdasarkan satu hadis yang Nabi pernah tengok, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi pernah tengok lelaki ni dekat dalam neraka. Dia berjalan sambil pegang tongkat, dia menyeretkan ususnya yang terbakar. Lelaki ni nama dia apa? Amru bin Luhai. Ini lelaki yang pertama yang mengubah agama Nabi Ibrahim. Man awwala ghayyara dinu Ibrahim. Orang yang pertama mengubah agama Nabi Ibrahim. Nanti kita akan cerita detail lah. Ini saya bagi orang kata apa sebagai pendahuluan kita malam ni. Nabi Ibrahim berjaya meruntuhkan Taghut. Segala penyembahan berhala semua tu habis dah. Segala penyembahan kepada berhala dan kepada manusia, yang ini Namrud, dewa-dewa semua ni semua telah diselesaikan oleh Nabi Ibrahim. Bila dah settle semua tu lah yang main kepada peristiwa dah zaman yang keamanan. Orang pun bakat duk sembah Allah belaka dah. Barulah main ujian untuk sembelih Nabi Ismail dan sebagainya. Nabi Ibrahim ada banyak masa untuk pergi tengok pula menantu dia. Kita baca sirah tu kan, yang dia pergi melawat menantu dia. Nampak tak apa nak betul sikit. Maka Nabi Ibrahim pesan dekat perempuan tu, bagi tahu dekat anak hang Nabi Ismail lah, kat suami hang yang aku ni mai kan. Kita akan sampai sirah tu, jangan takut. Ini saya bagi secara intro yang kita akan cover nanti. Intro. Nabi Ibrahim, Nabi yang berjaya melenyapkan Taghut, melenyapkan kesyirikan. Tapi bagaimana bila kita baca balik sejarah jahiliah, mereka sembah berhala kan? Dan bahkan bukan dekat sembah berhala. Bila mereka lawan Rasulullah, bila Rasulullah ajak untuk Islam, mereka tak mahu, mereka nak sembah berhala. Mereka kata apa kepada Nabi? Mereka kata kami ikut agama nenek moyang kami. Sedangkan Nabi Ibrahim dah hancurkan dah segala berhala tu. Kita mengaji bab berhala ni zaman bila? Zaman Nabi Nuh, ingat tak? Lima berhala besar tu kan, yang orang alim yang akhirnya disembah sebagai berhala. Sebab tu tokoh-tokoh agama di Malaysia tak setuju kita letak bunga dekat prajurit hari kemerdekaan tu, pada hari pahlawan tu. Meskipun kita faham bukan Tuhan, bukan batung, tapi kita takut lama kelamaan nanti ni. Mungkin kita tak faham macam tu, tapi orang lain setengah orang tu kita takut. Sama macam berhala zaman Nabi Nuh, 5 orang tu orang soleh, tapi sebabkan orang terlalu sayang, orang buat patung, akhirnya jadi sembah. Baik tuan-tuan, setelah lenyapnya semua berhala, semua kepercayaan Taghut yang kata berhala ni, Amru bin Luhai ni lah buat mai semula ke Mekah. Tu yang punca dia orang Mekah boleh sembah berhala tu. Ni saya nak baca riwayat tu kat tuan-tuan malam ni sebagai mukadimah kita, sebelum kita nak pergi lagi detail nanti. Nabi Ibrahim berhadapan orang kampung dia, Nabi Ibrahim katok berhala pecah, sejarah tu. Jadi malam ni saya nak cerita permulaan kepada bagaimana berhala tu boleh masuk semula ke tanah Arab. Boleh tuan-tuan? Lepas ni kita pergi detail. Baik, pasal ini bukan daripada Qisasul Anbiya, ini riwayat yang lain. Saya bawa ni. Baik. Munzu anna ba'asallahu nabihu
Ibrahim alaihi salam wa amruhu bi bina'il baitu ala tauhid. Sejak daripada diutusnya Nabi Ibrahim alaihi salam dan penyuruhan kepada pembinaan Baitullah dan pembinaan rumah tauhid, Kaabah dan sebagainya, maka berkembanglah agama Islam dan hancurlah segala taghut yang saya sebut tadi tu. Tapi wa kana awwala man ghayyara millatu Ibrahim wa da'a ila ibadatil asnam, tetapi mainlah satu orang lelaki yang pertama yang mengubah agama Nabi Ibrahim, agama Islam ni lah, dan mengajak wa da'a ila ibadatil asnam, dan mengajak kepada penyembahan berhala. This was the first man. Ini lelaki pertama ni. Ingat nama ni, balik boleh teka kat anak-anak. Lelaki pertama yang bawa mai balik berhala. Setelah berhala dilenyapkan oleh Nabi Ibrahim, Amru bin Luhai nama dia. Amru bin Luhai al-Khuzai. Amru bin Luhai al-Khuzai. Dia ni lah orang pertama. Baik. Cerita dia macam mana dia boleh bawa mai ni? Siapa dia ni sebenarnya ni? Baik, kita baca lah. Tapi dia ni hidup bukan zaman Rasulullah. Dia hidup awal lagi. Dia hidup awal lagi, zaman dulu lagi. Selepas zaman Nabi Ibrahim tu, beberapa zaman lepas tu, dia hidup zaman tu. Baik, kita baca. Hina qadama biladi Syam, fara'ahum ya'buduna al-asnam wal-awsan min dunillah. Masa ni tuan-tuan, di Mekah, mereka sembah Allah Ta'ala elok ya. Tak ada berhala-berhala apa, Mekah pun clear. Selepas Nabi Ibrahim bina dengan Nabi Ismail tu. Lama kelamaan, mereka jadi kosong. Jadi kosong, jadi rasa macam, aku nak kena sembah something. Nak kena ada benda, nak kena bagi nampak. Tak nampak, tak puas. Jadi lagu tu tuan-tuan setengah orang. Jadi, benda tu nak kena tengok. Tak nampak, tak puas. Bila tengok para guru yang hebat-hebat, nak tengok apa dia punya karamah dia. Dia boleh tak teka apa dalam hatiku? Dia boleh tak jalan tahiyat? Dia boleh, kalau tak ada lagu tu, tak apa nak puas rasa. Maka tuan-tuan, Amru ni satu hari di Syam, Syria sekarang. Kemudian dia melihat fara'ahum, dia melihat mereka itu orang-orang Syam ya'budunal asnam wal awsan min dunillah. Dia tengok orang-orang Syam ni, pakat sembah berhala dah. Asnam dan awsan ni berhala lah, selain pada Allah. Fastahsana zalik wa zannuhu haqqa, maka dia merasakan benda tu baik. Tu sebab tu agama ni tak boleh rasa-rasa kan. Dia dah rasa macam kemah juga benda ni. Baru ada sistem kan. Sembah Tuhan ni banyak tangan, banyak rezeki. Sembah Tuhan ni perut besar, kira kaya. Sembah Tuhan ni mata merah, kira kuat. Maka dia mula merasakan yang ni macam betul. Yang ni macam betul tu masalah. Maka fastahsana, dia merasakan benda tu baik. Wa zannuhu haqqa, dan dia rasakan ni lah yang betul. Wa kanat asyam in dhaka mahallal rasul wal kitab as-samawiyah. Bahkan lagi, bila mana Syam itu sendiri mahallah ar-rasul, tempat para rasul, betul ya? Kota Syam ataupun negara Syam ataupun Syria sekarang memang bumi anbiya. Mostly semua nabi pernah ada sejarah dekat Syam. Kan? Semua, kebanyakan lah. Kalau bukan semua pun, majoriti nabi ada sejarah dekat Syam. Bahkan Nabi Isa nanti turun pun dekat Syam. Bahkan tokoh-tokoh ulama pun banyak dekat Syam. Sebab tu kita sangat sedih dengan kehancuran Syria sekarang. Tapi yang kita lagi sedih sekarang ni, entah apa jadi dekat negara Arab sekarang. Satu demi satu negara Arab sedang mengiktiraf Israel. Tuan-tuan baca berita sekarang ni, seminggu dua ni. Secara terbuka, Tunisia telah menghapuskan silibus dalam buku teks mereka yang merendahkan orang Israel, dihapuskan. Saudi sudah mula mengajak anak-anak mereka tentang kebaikan Israel. Ini berlaku dalam dunia Arab sekarang, seminggu dua ni. Tuan-tuan, kiamat nak dekat dah. Kalau kita tak dan, anak kita. Kalau anak kita tak dan, cucu kita. Takat tu ya, tak lebih lah. Saya nampak takat anak saya kot. Tiba-tiba negara Arab, tuan-tuan, saya minggu dua ni, saya duduk ceramah tentang perang Arab Israel di Surah Fahim. Kita baca kesungguhan pasukan Arab dulu, tahun 48, tahun 63, tahun 56, berjuang lawan Israel. Semangat. Tapi bila kita tengok berita sehari dua ni, bila satu-satu negara Arab mengiktiraf Israel, kita rasa sakit hati. Sakit hati. Apa telah jadi kepada dunia Arab sekarang ni, tuan-tuan? Merepek dah. Kau merepek lah. Itu kata tak lama dah ni, kiamat ni.
Kesudahan dia apa ni? Israel bila dia diiktiraf oleh kejiranan dia, ya, dia boleh hidup bebas dan bernafas dengan sesuka hati dia, senang tanpa ditekan lagi. Tak tahulah. Kita menantikan. Saya nampak plot dia ni dia akan pergi ke situ ya. Ya, seperti mana England rendahkan diri dia untuk Amerika naik. Amerika sekarang sedang rendahkan diri dia. Ekonomi bercampur merapu habis dah. Rakyat pun habis teruk dah. Covid apa semua ni. Makin ranat Amerika ni. Israel akan naik. Ya? Dan sebab itu sekarang dipersediakan agar negara Arab semua pakai iktiraf Israel dan sebagainya. Saya nampak laluan ini laluan yang sama. Ya? Ini plot ujung lah ni. No? Dekat sangat dah. Bukan kita nak meramal. Tapi ini yang berlaku tuan-tuan. Dulu masa British, sun never set in British Empire. Mana Amerika dulu? Rehat lah dalam bilik persalinan. Amerika naik, British slow. British ada masalah hutang. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah Perang Dunia Kedua, British dah tak mampu dah pasal hutang terlalu banyak. Rakyat dia marah kat dia 2 kali perang ni. Maka dia merendahkan gear dia. Amerika yang naik lepas tu. Benda yang sama sedang berlaku kat Amerika sekarang ni. Dan Israel sedang disediakan dan tiba-tiba dia yang dipres selama ini oleh Arab. Arab pula mula mengiktiraf mereka. Saya rasa benda ni dekat dah. Ya? Cuma berapa lama kita tak tahu. Mungkin 40 tahun, 30 tahun tak tahu. Harap jangan sehari dua ni no? Terayau yang tu ya. Dan kita di Malaysia pun kelang kabut ni tuan. Ya? Kelang kabut kita ni tuan. No? Macam-macam lah. Takut tu. Sebab tu nasihat kita akhir zaman ni jangan kita taksub dengan mana-mana lah. Orang boleh tukar-tukar suka hati lah. No? Kita kena jaga betul-betul iman kita, anak-anak cucu kita ni. No? Baik. Takut kemat. Kan dalam hadis sebut Dajjal dia keluar. Dia kata apa? Percaya kat aku tak? Kan? Tak percaya. Kan? Kalau mak hang suruh aku beriman kat aku, percaya tak? Kalau mak hang kata aku Tuhan, mak aku percaya kan? Dia pergi kat kubur mak kawan tu, suruh mak kawan tu keluar, mak kawan tu keluar. Mak kawan tu panggil dia, panggil dengan nama panggilan dia rumah. Kan? Dengan nada, dengan ayak muka, dengan suara semua sama. Macam mak dia betul. Macam dia kata, betul mak aku ni bukan jin, ni bukan buat-buat ni. Oi. Ya bunayya, wahai anakku, itba'hu fa innahu rabbuk. Wahai anakku, sembahlah dia kerana dialah Tuhan kamu yang sebenar. Naya tuan-tuan masa tu. Ui, minta kita mati dululah. No, nak hadapi fitnah itu tu. No, dekatlah. Baik, ni orang pertama yang bermain berhala ni. Maka dia pun tengok orang-orang Syam ni bakal sembah, maka dia rasa benda ni baik. Bahkan dia kata takkan orang Syam nak mohon tu yang piramidi buat gambar, takkan Pak Lebay nak menipu. Aku kenal lama dia ni. Kan? Sama-sama mengantar orang pergi haji. Kan? Ingat dialog tu. Bukan saja piramidi buat tu. Sama macam ni. Amr bin Luhai kata takkan geng-geng Syam nak menipu. Mereka ni tempat para Nabi. Takkan mereka ni salah. Mereka ni tempat kota para Nabi. Sebab tu kita yang memiliki kedudukan dalam negara Islam, kita kena tunjuk contoh yang baik. Ya? Sebab orang nanti nak kata kat kita akan terpalit Islam sekali. Ya? Contoh maaf sebut, kalau negeri kita ni dikenali sebagai negeri para ulama, kita yang duduk dalam negeri ni kena buat benda yang baik-baik. Sebab nanti kalau jadi apa-apa, orang akan rendahkan negeri kita sekali. Ya? Kita parti Islam, kita tak tunjuk akhlak yang baik, nanti orang tak kata kat kita, orang kata kat parti kita tu. Apa parti Islam saja teruk, kan? Kita duduk dalam negeri yang disebut sebagai Serambi Mekah, tapi kita buat panggil tak elok. Esok orang akan kata teruk-teruk, bukan kata kat kita, kata kat negeri kita tu. Ya? Sama macam Syam ni. Ya? Amr ni kata takkan depa nak mohon. Depa ni orang-orang agama, tempat daripada tempat agama. Jadi apa yang depa buat tu betul. Ada orang pemahaman macam tu tuan-tuan. Ya? Baik. Sebab tu piramidi buat dialog macam tu tu. No? Baik. Faqala lahum, maka Amr bin Luhai ni pergi jumpa depa. Tutup guru dekat Syam nak sembah berhala ni. Ya, sedangkan Amr ni di Mekah, okey tak sembah berhala, berhala tak ada di Mekah masa ni. Nabi Ibrahim dah hapuskan semua dah sebelum tu. Tapi masalah dia ni, Amr ni pergi jumpa dengan orang di Syam ni, tanya. Faqala lahum, berkata Amr kepada mereka, ma hazihi asnam allati arakum ta'budun? Apa benda yang batu-batu, berhala-berhala yang apa duk sembah ni? Yang aku tengok apa duk sembah ni, apa dia sebenarnya ni? Nampak? Maknanya orang Mekah masa tu tak tahu. Purified. Clear hati mereka. Sembah Allah Ta'ala. Jasa Nabi Ibrahim. Tapi, nampak? Sebab tu saya kata, bahaya kita pakai pakaian agama, lepas tu kita buat kerja yang bukan agama.
Saya takut dah sebut bab ni, segi orang takut duk kata, oh ustaz ni nak kata kat da'i ni nak kata, saya takut yang tu, saya tak mau kata kat orang. Tapi bahaya ni nampak tuan-tuan. Orang akan menganggap perbuatan kita itu agama. Kesilapan kita itu adalah kesilapan agama. Itu kita takut tu. Sekali parti Islam pun, kalau kita silap atau kita buat apa-apa pun, orang akan menganggap, adakah agama hampa suruh buat macam ni? Padahal tak begitu pun sebenarnya. Sebab seorang dua individu yang silap, nampak kesilapan semua. Jadi, bila jadi macam tu, Amru pun anggap, bila mereka ni penduduk kota yang agama Samawi, semua Nabi kat sini, takkan mereka ni silap. Maka Amru tanya mereka, apa yang hampa duk sembah tu? Qalu lahu, berkata mereka kepada dia, hazihi asnam na'buduha. Inilah berhala-berhala yang kami sembah. Fanastamturha fatamturna. Bila mana kami minta hujan, turun hujan. Wa nastansurha fatansurna. Bila mana kami minta tolong, dia tolong. Nampak tuan-tuan? Ini kata ad-dunya darul ibtila. Dunia ni adalah rumah ujian. Memang kadang-kadang Tuhan nak test. Saya pernah sebut di surau ni dulu kan. Kita pakai buah tangkai kat anak kita kencing malam. Kita percaya pelik-pelik. Kemudian bila mana ustaz suruh buang, bila kita pakai tangkai tu, tak kencing sungguh. Kan? Bila mana ustaz mai suruh buang, elok-elok buang kencing. Baru kita kata, aku duk kata dah, tangkai ni bagus. Yang tu ya masalah. Kadang-kadang Tuhan saja test saja tuan-tuan. Kita pernah cerita di surau ni dulu. Bagaimana ketika mana Islam mula-mula masuk Mesir. Kan? Di Mesir tiap-tiap tahun dia akan buang anak dara masuk sungai Nil. Kan? Tiap-tiap tahun dengan harapan agar sungai Nil tak kering. Islam datang saja ke Mesir, Sayyidina Umar perintahkan agar batalkan upacara tu. Batalkan, jangan buat, merepek, syirik kan, sebab dia bersembah dewa sungai Nil. Maka tahun pertama Islam datang ke Mesir, Islam batalkan upacara tu, iaitu lempak perempuan anak dara masuk sungai Nil. Dan tuan-tuan, Allah Ta'ala nak test kita. Tahun pertama tak lempak perempuan, tahun pertama tu juga sungai Nil tak berjalan. Tu dia. Kalau kita iman tak kuat, masa tu kita kata apa? Tu dia, aku duk kata dah, benda ni bukan syirik, benda ni retiak ya. Tu yang naik kan. Tu yang naik. Kadang-kadang Tuhan nak tengok sejauh mana iman kita. Ya, Quran sebut banyak kali kan, Tuhan tak patutkan orang tu berkata dia beriman kalau selagi mana dia tak diuji. Mujuk zaman tu ada Sayyidina Umar, kan? Amr bin Al-As hantar surat kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar balas surat tu kepada Sungai Nil kan. Tu riwayat tu sahih. Sayyidina Umar kata kepada Sungai Nil, kalau hang jalan kerana diri hang sendiri, ikut suka hati hang lah nak berhenti ke tak mau. Tapi kalau hang jalan kerana Allah Ta'ala, aku perintah hang jalan balik. Jalan Sungai Nil. Kan? Tapi pemimpin lah jangan duk lempak surat tak ada besar lah, kotak sungai lah kan. Tapi hak dulu tak apa Sayyidina Umar kan. Maksudnya apa? Tuhan nak uji kita. Kadang-kadang orang kata apa? Hang berhenti kerja tak apa, hang kerja benda-benda tak berkat ni, hang berhenti rezeki ada lah. Berhenti susah sungguh. Macam tu, Allahu Akbar, aku suruh berhentikan Allah Ta'ala pasal apa aku susah. Tak, kadang Tuhan nak tengok akal kita aja. Tuhan bagi susah lah sebulan dua kot. Nak tengok kita tahan tak tahan. Tapi tak bagi susah saja lah. Makan boleh hidup hari-hari. Itu yang boleh tahan sebulan dua tu. Kan? Boleh. Tapi kalau kita sabar lepas pada tu nak dapat lagi banyak. Ya? Tapi nak tengok awal tu kita tahan tak tahan. Berapa ramai artis yang tak pakai tudung. Lepas tu pakai tudung. Yang istiqomah lah. Yang tak tahan dia buka balik tudung. Kan? Dia kata pintu rezeki sempit. Tuhan nak tengok ya. Ya? Padahal yang duk pakai tudung ni berapa banyak yang tahan lama. Yang akhirnya lagi banyak job mereka. Kan? Lagi banyak job mereka. Saya pernah sembang hati ke hati. Sembang sendiri dengan antara tiga orang artis yang berhijrah. Antara yang rapat, Diana Amir, Yad Hamzah, yang saya habis forum sembang dengan Diana Amir tu, saya tulis buku lagi dengan dia. Job tak berhenti duk main, Heliza. Okay. Pasal banyak. Walaupun bidang TV tak mau ambil pun, ni forum-forum lah, apa universiti lah, apa macam-macam. Soalnya peringkat awal tu sabar sikit dia. Kepedihan tu. Dengan Diana Amir lagi seronok. Dia cerita, lepas dia hijrah pakai tudung tu, dia pergi program mana tak tahu, IC dia hilang. Dompet dia hilang dengan IC hilang. Dia cerita ke saya tanya dia, kok IC kok, minta maaf tanya, Gamak tu pakai tudung tak pakai tudung? Dia kata, Gamak tak pakai tudung. Allah Ta'ala tolong selamatkan, buat IC baru pakai tudung. Kita saja nak tukar tak tentu kan, tapi Tuhan takdirkan hilang. Rupanya Tuhan nak bantu dia hilangkan identiti lama dia tu. Kan? Allah Akbar, Allah Ta'ala nak bantu tu. Jangan takutlah. Kita hijrah jangan takutlah. Tuhan takkan biar meh.
Yang tu janji Allah Ta'ala. No? Baik, saya sambung ini nah. Lama tak main, dia semangat sikit malam ni. Jadi dia berkata, kami minta hujan, turun hujan. Kami minta tolong, dia tolong. Memang tuan-tuan, takkan nak suruh nak eksperimen pula. Tapi duk lagu tu lah. Ya? Saya ramai kawan-kawan ni, kaki-kaki mampu ni ramai. Kita ni mampu juga. Kawan-kawan kaki mampu ni pun ramai. Cerita kat kita ni. Nah, saya ingat saya pergi di KL dulu, ada seorang sahabat, saya harap dia tak tengok video ni. Duduk di KL dulu. Dia pun ni kaki nombor. Dia kata, hantar tak yang ngangkung filem nak buat tu. Betul dia tak. Kami pi sungguh. Dia cerita saya ni. Sini ada orang tu, pi ngangkung. Pi cangkung kat kubur Cina. Kan, minta nombor. Dia kata, dapat sungguh dia kata. Dia cerita kat saya ni. Dia cerita lah perjalanan dia kena bawa apa kan. Dia murung saya murung tuan-tuan. Tapi 5-6 orang cerita ni dia kata kan. Kerih lama bekas bunuh orang lah. Tempat orang accident lah apa. Dia kata keluar sungguh nampak dia kerih tu dia kata. Murung apa. Tapi kena kerih lama. Kerih yang bisa makan orang. Keluar sungguh nampak. Dan nampak tu dapat sungguh. Saya lagu tu. Cerita kat saya dapat berapa ratus ribu. Berapa puluh ribu cerita kat saya ni. Tapi tak kaya situ lah. Biar keluar tak nikah ni. Ya, harap tak tengok video ni takut saya. Tak kembali tak tengok ni. Tapi duit banyak. Tapi tak berkat. Tengah orang duit sikit tapi berkat. No? Duit sikit tapi berkat. Tengah orang duit banyak tak berkat. Keberkatan ni bahasa Arab kata maziyadatul khair. Apa yang menambah kebaikan. Sebab tu ada orang gaji 700, anak 10 orang boleh sara hidup. Ada orang gaji 3,000, 4,000, anak seorang pun tak cukup. Ya, anak-anak kita di Kuala Lumpur gaji 3,000, 4,000 tak cukup duit. Ujung bulan mesej kat ayah ngamuk di kampung. Minta duit. Ayah ngamuk di kampung ni tuan kita ya, buat benda ah, pi ada duit. Kan? Orang dulu ada duit banyak mana tuan-tuan. Nah, tapi boleh pergi Mekah. Orang lah gaji puluh-puluh ribu, tak ada duit lagi, umrah tak boleh pergi. Nah, itu keberkatan itu. Ya. Tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok biografi ceramah bukan biografi Profesor Allahyarham Profesor Ungku Aziz. Dia cerita sejarah dia bila mana dia buat apa nama ni tabung haji tu. Dia mai di Kedah, dia pergi di Kelantan, 2 negeri dia pergi dia kata. Dia kaji kehidupan orang Melayu. Dia kata orang Melayu ni dulu bila ada duit dia bubuh di dinding rumah dia kata, sandai di dinding rumah. Betul adik-beradik mai jentik dinding duit jatuh buat balik rumah, buat berlari. Dia duit heran apa kau timpun duit lama-lama duit tak pernah ada. Rupanya ada orang nak berlari duit. Dia cerita kajian dia. Dia cerita orang Melayu ni bela ayam, jual ayam beli kambing, jual kambing beli lembu, jual lembu beli kerbau, jual kerbau dapat duit banyak pergi haji. Balik haji tak ada duit. Pasal semua jual habis dah. Sebab tu dia lama-lama dia fikir kita kena buat sesuatu. Tu yang dia buat kertas kerja untuk propose ada tabung haji tu. Sekarang ni kita tak perlu sampai nak jual-jual benda, simpan boleh pergi haji. Jasa dia. Dia dah meninggal baru ni kan. Dia sedang menikmati saham yang dia buat dulu ni. Berapa ribu orang, setiap tahun berapa puluh ribu orang boleh pergi haji, mai daripada tangan dia. Izin Allah Ta'ala lah, tapi daripada kepala dia. Nah, tuan-tuan, besar pahala dia. Ya, tuan-tuan pun boleh reka apa-apa yang jadi masyarakat jadi untung. Ya, saya cerita tu dia kan, orang putih boleh reka traffic light. Dengan traffic light tu menyelamatkan berapa banyak nyawa dekat simpang tu. Kalau orang yang reka tu Islam, berapa banyak pahala dia dapat. Tak tentu kita kena reka hukum tajwid ke kita Arab, tak tentu. Reka benda-benda ada reka ni kerusi yang duk sanak ni. Kan ada orang reka idea siapa ni kita tak tahu. Membeli bagi orang-orang yang lebih atas boleh main duduk dengan kuliah. Idea siapa kita tak tahu. Kan tapi kalau dia niat kerana untung ruginya. Kalau dia niat kerana nak bagi orang yang main dengan kuliah juga, dia dapat dua-dua. Pahala akhirat dapat, untung dunia dapat. Ni dah bunyi isyak dah, tak habis lagi. Sambung panjang ni. Lihat. Faqala lahum alla ta'tuni minha sanaman fa asiru bihi ila ardin arab faya'budunahu. Maka dia kata kalau macam tu cantik. Maknanya kalau hang minta dapat ni, dapat. Minta apa pun boleh, boleh. Maka dia kata boleh tak bagi kat saya, recommend kat saya beberapa jenis Tuhan, patung ni. Nah, fa'atini ila al-ardil arab, agar aku dapat balik ke negeri aku di Arab, faya'budunahu, agar mereka dapat sembah benda ni. Nampak? Sebab tu Piramli pesan kat Allah Rahim pendek kan. Buka 3 kali lah. Jangan buka lebih. Tak ada 2. Pasal semua nombor 2 kan. Kita boleh tak saya nak bawa balik? Boleh dia kata. Saat dia bagi. Pasal apa dia percaya dah ni? Pasal siapa yang beritahu dia ni? Orang agama ni. Orang-orang yang dilihat sebagai orang agama. Kalau bukan pakaian agama, Amru ni tak terikut. Cerita dalam hadis ni sebut, riwayat ni kata, Amru ni boleh dengar cakap pasal orang yang kata kat dia ni orang Syam. Orang yang di sekeliling bumi Anbiya, tempat para nabi, orang soleh. Depa yang recommend, takkan tak ikut.
Itu yang fitnah. Ujian terbesar memakai pakaian agama di akhir zaman. Cukup takut. Sebab kesilapan kita akan jadi hujah untuk orang lain. Kan? Kita ustaz, kita buat apa? Kita minum arak. Kan? Esok orang kata ustaz pun minum arak tak apa. Kan? Kita maki orang ustaz-ustaz. Esok kata tak apa, ustaz pun maki orang. Tu yang bahaya tu. Tu contoh lah. Tapi nak kata mereka ni kata lagu tu menyebabkan Amru ni terikut. Maka Amru kata recommend lah kat saya. Satu dua berhala ni agar saya dapat bawa balik ke negeri Arab agar mereka menyembahnya. Fa'atuhu sanaman yuqalu lahu Hubal. Maka mereka menghadiahkan ataupun memberikan kepadanya satu sanaman, satu asnam, satu berhala yuqalu lahu Hubal, yang bernama Hubal. Itu berhala pertama nama Hubal. Okey. Faqadama bihi Makkah. Maka dia buat balik berhala yang nama Hubal tu ke Mekah. Tu berhala pertama yang menapak di bumi Mekah, nama dia Hubal. Baik. Fanasabahu wa amara an-nas bi'ibadatihi wa ta'zimihi. Maka dia beritahu dekat orang ramai di Mekah tu, yang ni bukan biasa-biasa nah. Berhala ni dulu masa dekat Syam aku pi, tok guru di sana sembah. Minta rezeki dapat rezeki, minta hujan dapat hujan, minta tolong dapat tolong. Nak apa lagi? Kan? Benda depan mata minta ya. Sebab tu saya suka kalau tuan-tuan tengok gambar Hindustan satu ni, tajuk dia PK yang Amir Khan berlakon tu. Jangan percaya gambar tu, tapi dia buat perbandingan antara dua orang. Tapi dalam gambar ni dia kritik agama Hindu lah. Dia kata apa? Dia bawa satu orang tua ni, dia pergi kat satu college. Depan jalan tu ada satu orang lelaki duk jual ayat teh India ni lah, teh susu tu kan. Dia kata kat pakcik ni, tengok, kawan ni menyega ada pukul 8. Baru 2-3 gelas orang minum kat dia. Kan? Baru dapat 3-4 ringgit. Nak tengok tak? Ada menyega lagi untung. Dia pergi ambil batu mana kat tepi pokok. Dia ambil batu tu, dia pergi lomok dengan sirih, dia pergi letak kat tepi pokok besar. Lepas tu dia pergi sembah. Dia bawa sembah kan. Dia letak duit 5 ringgit. Dia belah. Orang budak-budak hal lalu ni semua pakai bodek. Dia kata, hang tengok, bisnes mana lagi untung, dia kata. Dia tu menyega betul-betul, dia dapat 6 ringgit dia. Kita baru 10 minit, berapa puluh ringgit yang untung. Tak batu ya. Pasal orang dia akan tend to ikut orang. Ikut mana dia rasa elok, ikut. Mana yang dia rasa sesuai, ikut. Ikut ni kena sandang jugalah kepada dalil kan. Baik, saya sambung lah. Maka dia suruh orang Mekah. Maka orang Mekah tengok yang suruh ni nama apa, Amru ni businessman besar. Dia lah yang duk rajin pergi keluar negara. Masa tu orang Mekah tak keluar negara tuan-tuan. Dia banyak dalam ni sebut. Orang Mekah ni banyak masa ni depa duduk kat dalam ni, depa tak keluar mana. Orang yang duit banyak semua ni rajin keluar. Bila depa buat balik main cerita, kita dengar pun, lagu tu ke? Oi tu dia cerita pula tok guru di sana pula yang duk sembah. Maka depa pun sembah tanpa cakap banyak. Baik. Kemudian saya nak potong sikit. Wa qad dzukira anhu annahu kana lahu ra'yi minal jin fa akhbarahu anna al-asnam qaumun nuhin. Kemudian dia berkembanglah bila main macam tu, bila macam ni contoh dia, bila dia letak patung Hubal tu di Mekah, orang pekat terlalu Mekah, contoh dia. Okay. Summa lam yalbis ahlul Hijaz an ta'budu ahlul Makkah li'annahum wilatul bait wa ahlul haram hatta intasharat al-asnam bainal qabail al-arab. Maka bila duduk di Mekah ada patung tu, maka orang-orang Arab ni rasa macam duduk terlalu Mekah saja ni. Kita pun nak kena ada patung juga. Pakat cari seorang sikit patung, pakat Pisham ambil patung, dia ni ambil patung tu, dia ni ambil patung ni, pakat ada patung belakang. Asal satu ya. Tapi bila satu pakat telah pergi belah sana, kita punya bisnes kat sini rugi, kedai kita buka, orang tak main semua pakat telah pergi Mekah. Pakat buka pula, pakat reka pula patung. Itu yang Abrahah tak puas hati. Orang banyak pergi Mekah tu, dia pun buat Kaabah juga di tempat dia tu. Prinsip yang sama. Prinsip yang sama. Baik. Sebab tu tuan-tuan, dia pun pakat buat. Kemudian datang dengan pengaruh jin pun masuk. Jin iblis pun pakat masuk menghiasi pandangan mereka agar mereka melihat perbuatan mereka itu baik.
Jin masuk. Sampai sekarang pun ada jin lah. Kadang-kadang perbuatan kita itu benda tu jadi, benda ni jadi ni, dan kemas rupanya bukan kemas, jin yang tolong kan. Sebut dalam ni, fazahabat biha ila awtaniha fa amma wadda. Okey, kemudian depa pi cari balik tuan-tuan duk lawan yang mana lagi rare. Bagaimana ada kelompok dapat pi cari balik 5 berhala awal kita cerita tu. Ni fa akhbarahu anna al-asnam qaumun nuhin wadda suwa ya'uq wa nasra. Dapat pula 5 berhala awal yang zaman Nabi Nuh dulu tu. Torah kok mana boleh jumpa ni? Tuan-tuan lagi derah lah bisnes. Nasib apa? Barang rare. Zaman sekarang kan orang gila barang rare, lagi lama lagi mahal. Kan? Lagi lama lagi mahal. Tuan-tuan, kita beli baju 1 3 4 ringgit kan. Kalau baju lama orang bagi free. Lah ni tuan-tuan, orang nak main bendel ni. Baju-baju lama macam Rolling Stone boleh jatuh 100,000 kan. Selai. Tak boleh pakai pun. Baju tahun 78, baju tu 82. Lah orang gila macam tu. Saya pun tak faham. Tapi tak apalah, minat mereka daripada duit BP lah. Tapi kalau sampai maziak tu kita tak setuju tu. Tapi barang rare orang cari balik lah ni. Baik. Dapat barang lagu ni tuan-tuan. Ni 5 patung hak asal sekali ni. Pakat berbut patung pula. Maka dia ceritalah sejarah dia. Wadda ni dapat kepada Bani Kilab. Kemudian apa nama ni? Dia panjang tuan-tuan, saya ringkas ni. Suwa dapat kepada Huzail bin Mudrikah. Bimakanin yuqalu lahu Ruhat. Pergi ke Ruhat. Okey, daripada Hijaz. Dia cerita 5 patung ni depa pergi cari balik, pergi pecah. Wadda pergi kat negeri ni, Suwa pergi kat negeri ni, Yaru pergi kat negeri ni. Depa pecah macam tu sejarah dia ni. Baik. Wa amma Yarus fakanat lil Bani Utaif bin Bani Murad ni bi jurufin inda Sabah. Apa nama ni, Yarus pula dapat kat Bani Utaif, wa balik pergi Sabah juga, kawasan Arab ni. Sabah di mana? Di Yaman. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamdan fi qaryah Khaywan min ardil Yaman. Pi kepada Khaywan juga di Yaman juga. Satu pecah. Wa hakaza intisharatul asnam fi jaziratil Arab hatta sarun li kulli qabilah minha sanam. Maka inilah sejarah permulaan kepada adanya patung dekat wilayah Arab, sehingga kepada zaman Nabi sampai, bila zaman Nabi diutuskan, bila zaman Nabi lahir, sarun, penuhlah negara Arab itu dengan patung. Walam tazilu tilkal asnam tu'budu min dunillahi jalla wa ala hatta ja'al Islam wa ba'isal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuran wa dhiya'an lil alamin. Sehinggalah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyucikan semua itu. Bahkan kita baca dalam sirah Fathu Mekah kan, Nabi minta agar buang semua berhala. Daripada mana berhala tu? Dalam Kaabah lagi. Kan Latta, Uzza tu kemudian. Yang awal tu nama apa? Hubal. Tu yang lagi rare lah. Dan disebut dalam ni beberapa orang sahabat yang ditugaskan untuk memusnahkan berhala. Saya baca sikit nama dia untuk jadi info kat tuan-tuan. Okey. Fabu Isa Khalid bin Al-Walid lihadama sanam Al-Uzza wa huwa taghut Al-A'zam lada Quraisy. Dan Nabi utuskan Khalid Al-Walid untuk memusnahkan patung Uzza. Khalid Al-Walid tugas dia kena pergi cari patung Uzza, dimusnahkan. Nabi buat satu tim macam gerak khas tu, beberapa orang. Okey, Khalid hang cari patung Uzza, hampir settle. Khalid Al-Walid patung Uzza. Wa huwa taghut A'zam, yang paling nombor 1 sekali zaman tu Uzza. Okey. Wa bu'isa Sa'id bin Zaid lihadam sanam Manat. Sa'id bin Zaid kena musnahkan patung Manat. Allati kanat ala sahil al-bahr al-ahmar, yang kawasan Laut Merah. Wa bu'isa Amr bin al-As ila sanam as-Siwa allazi ta'budahu qabilah Huzail. Dan Amr bin al-As kena musnahkan patung yang nama Siwak ke Suwak ni, saya tak pasti. Sin wa alif ain. Ini nama rasmi. Siwak ataupun Suwak lah kot. 3 orang elit ni yang Nabi tugaskan khas untuk menghapuskan 3 berhala ni, Khalid Al-Walid, Sa'id bin Zaid dengan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Okay, kenapa saya kata elit? Sebab yang Nabi hantar ni bukan kecil anak tuan-tuan. Tiga-tiga ni warrior besar ni. Sa'id bin Zaid, orang Ansar punya taiko lah, kata kan. Apa ni, Amr bin Al-As, warrior besar, pahlawan besar. Khalid Al-Walid tentulah. Tiga-tiga ni elit ni, gerak khas ni untuk turun pergi musnahkan tiga patung yang berlainan. Kalau kita boleh buat filem, tapi tak boleh buat rupa parah Nabi, tak boleh lah. Tapi nak abang kata, kemas strategi Nabi ni, hantar warrior pi. Dan kabilah yang berlainan ni. Sebab apa? Sebab ni kawasan dekat kawasan Yaman, di Mesir, di Laut Merah dengan di Mekah. Pi, hantar. Pasal hantar yang pailang sekali pi sebab apa? Sebab dia nak musnahkan Tuhan ni tu ni. Isu dia apa? Walaupun Islam dah mai ke Mesir, Islam dah mai ke Yaman dan sebagainya ini, tetapi mereka tak buang patung tu. Mereka tak buang. Nabi suruh pergi settle bang. Walaupun hampa kata kami dah sembah Allah Ta'ala dah, kami dah Islam lah, tapi patung ni biar pergi dah sejarah. No way Sebab hampa mungkin dah. Ni anak cucu hampa nanti esok takut main pula. Takut main pula. Kita mungkin dah tuan-tuan. Kita mungkin dah. Tapi anak cucu kita nanti kita tak tahu. Zaman Islam makin orang tak peduli. Zaman agama makin orang tak tahu. Sensitiviti agama makin kurang. Kan? Tak tahu lah. Nikah pula. Tak mau sebut pasal orang. Tapi buat guna kan. Memanglah cara Islam. Terpaksa ritual. Tapi itu saya kata. Sensitiviti makin kurang. Tu point dia. Sensitiviti makin kurang. Kadang-kadang demi mileage politik kita sanggup buat apa saja, pakai apa saja, akhirnya orang akan anggap biasa benda ni. Kita mungkin tak. Tapi ni anak cucu nanti ni, sebab tu Nabi hantar bukan apa? Warrior besar pi ni. Kan? Pi. Tuan-tuan, satu projek khas ni pi untuk hapuskan. Sebab tuan-tuan, dia hapuskan berhala nombor 1 kat Mekah. Ni orang Mekah nak pergi bermundal ke mana ni. Dia pergi hapuskan berhala nombor 1 dekat Mesir. Ini orang Mesir nak pergi rumun dari mana ni. Sebab tu Nabi hantar warrior pergi. No? Kemudian hadis dia Umay. Waqad bayna Nabi SAW masiran Amr bin Luhai wa su'aqibatuhu. Kama fi sahih an Abi Hurairah. Seperti mana dalam hadis sahih daripada Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW. Ra'aitu Amru bin Amir al-Khuzai yajirul qasbihi au am'a'ihi. Aku melihat Amru bin Luhai ni di neraka, yang mana dia berjalan menyeret tongkat dia dan perut dia, usus dia terburai finnar dalam neraka. Wa fi riwayatin awwala man ghayyara dinu Ibrahim. Dan riwayat lain menyebutkan dia ni adalah orang yang pertama yang mengubah agama Nabi Ibrahim. Itu contoh dia. Wa kana ahlul jahiliyah ma'azalik fihim baqaya min dini Ibrahim kata'azimul bait wat tawaf bih wal hajj wal umrah wal wuquf bil arafah wal muzalifah. Maknanya dia kata apa? Tetapi tempat-tempat yang dimuliakan Nabi Ibrahim dalam sejarah, depa dimuliakan lagi. Perbuatan Nabi Ibrahim, mereka buat lagi. Tapi mereka tukar. Kita pernah catat tak di surau ni? Yang mana, tak apa kalau catat nanti kita akan sampai. Yang mana di Mekah, masih ada tradisi umrah. Kan zaman Nabi pun orang Yasrib mai jumpa Nabi masa musim haji. Tapi bukan mereka buat lagu kita. Buat lagu kita tawaf juga. Tapi kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik tu kan. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. La syarika lak tu tak ada. Depa main juga labbaik Allah juga. Tetapi tak syirikkan Allah tu tak ada. Kita pernah bincang tentang satu orang tokoh Nuaim yang dia tu masuk Islam, dia boleh jadi tahanan, dia mai kat Mekah, Abu Sufyan bawa dia pusing. Dia pergi tawaf cara yang kita baca ni betul. Abu Sufyan dengar, pelik, hang bukan geng kami ke? Tak, dia kata aku geng Muhammad dah. Dia kena tahan. Orang Mekah tahan dia. Akhirnya bila orang Mekah tahan dia, sebabkan dia ini tokey besar dekat kampung dia, maka akhirnya orang Mekah tak ada makanan. Sebab kampung dia penyedia makanan ni stop hantar makanan ke Mekah. Sebab tu penting untuk kita produce banyak makanan. Sebab akhir zaman ni tuan-tuan, percayalah cakap saya, akhir zaman ni negara mana yang paling banyak boleh produce makanan, dia akan pegang dunia. Sebab negara-negara lain pakat berpusu-pusu buat teknologi, hapuskan tanaman,
Tarah habis pokok-pokok semua bakat naik taman, bakat naik bangunan. Semua bakat naik besi dengan batu-batu habis. Negara yang mengekalkan rumah untuk tanaman dengan padi, dengan semua ni lah, dia akan pegang dunia nanti. Ya? Tak tahu lah negara mana lagi yang masih kuat dengan sistem pertanian dia. India banjir, bawang kita naik harga kau-kau punya. Kan? Saya sebut dah dulu kan. Vietnam dengan Thailand kalau stop hantar beras kat kita, habis kita. Dah harga beras akan melambung. Sebab beras di Kedah dengan di kawasan utara tak dapat tampung. Sebab tu akhir zaman negara yang dapat mempertahankan rumah makanan, dia akan kaya. Nah, orang Mekah tak tahan. Baik. Maka mereka masih tawaf, mereka masih mulakan Kaabah, mereka masih berumrah, tapi semuanya tu direka, ditambah. Perkataan ditukar, niat rukun semua tu ditukar, semayang semua tak ada dah, semua bahala ya. Ya. Dan perbuatan itu musim yang sama, Zulhijjah juga, musim haji juga, pergi Mekah juga. Tapi instead of pi tawaf macam kita tawaf hari ni, mereka tawaf sambil menghadap berhala, sambil baca talbiyah tu, mereka edit talbiyah tu bagi kata syirik dekat Allah Ta'ala. Mereka sembah Allah, bukan sembah Allah, mereka beriman kepada Allah juga, tapi bukan Allah sahaja, ada Tuhan-Tuhan yang lain. Sebab tu kita sebut sebagai musyrikin Mekah, sebab dia bersyirik kepada Allah Ta'ala. Ini semua berlaku. Semua ni mai punca dia mula-mula Amru bin Luhai, hak mula-mula dulu ni wak balik mai patung pertama nama Hubal, yang mana dia dapat beli daripada orang-orang dekat Syam, yang dia sangka orang Syam itu baik-baik, semuanya para pewaris Nabi, maka takkan nak murung, maka dia buat beli pergi kat dia. Itu fitnah yang berlaku, yang akhirnya setelah datangnya Rasulullah SAW, berlaku peristiwa Fathu Mekah, Nabi clear balik semua segala berhala tu. Sekarang Alhamdulillah di Mekah 100% Islam lah. Kan? Kita harap kekal lah begitu. Walaupun orang bukan Islam tak dapat masuk, mereka punya harta mereka paling banyak masuk. Hotel yang paling dekat dengan Masjidil Haram, Hotel Hilton kan, antara yang dekat kan, dengan Bush tu lah, yang Menara Jam. Tapi Hilton antara yang paling dekat. Bukan kita nak nafi, tapi ramai orang Islam boleh buat aku. Saya tuan-tuan kalau tanya saya lah, ni berangan lah ni, saya tutup lah. Bulan depan kita sambung, kita cerita detail. Malam ni mukadimah. Tapi ni nak tutup dengan berangan ni. Kalau tanya saya lah tuan-tuan, nak bagi kaya negara Islam ni, kita boleh kayakan negara Islam di Mekah ya. Maknanya kita buat satu undang-undang, setiap hotel di Mekah tu, owner dia adalah kerajaan negara Islam masing-masing kan. Tak payah nak pergi kat kapitalis macam Hilton dan semua tu, dia berkaya dah. Pasal Mekah ni tahu dah orang akan mai. Mekah ni tahu dah orang akan pergi, betul tak? InsyaAllah lah jual apa-apa orang beli. Tuan-tuan ingat tak kecil-kecil, saya ada kecil-kecil kan, tuan-tuan muda tu, yang kita beli kamera, bubuh semua CD tu, gambar buh tu, trek, keluar gambar dia pusing tu. Kan? Teringat kecil-kecil, arwah Tuan nak beli. Yang tu boleh seronok sekali nak. Maknanya jual apa pun orang beli, alah tasbih besar ni pun orang beli. Nak beli bagi kat orang kan. Maknanya, nak kayakan orang Islam, tak payah nak pening kepala. Mekah buat satu sistem yang produk kami orang Islam, produk Islam saja boleh masuk. Cari serata dunia ni, corok-corok di belah baling, di belah lunah ni, siapa boleh reka tasbih kecil-kecil. Main buat eksport pergi Mekah, Orang beli. Kaya tak tuan-tuan? Islam kaya. Tak tahulah. Kita tak jadi pening siapa nak beli. Eksport pergi sana, pasal orang akan beli. Contoh kadang-kadang pergi di sana kan, jubah kadang-kadang kita pakai, orang beli kadang pakai buang ya kadang. Beli jubah ni RM110 dia kadang pakai buang tu, balik tak balik dah. Kan banyak kita beli kan. Saya rasa itu peringkat kecilan. Peringkat besaran macam hotel-hotel yang besar tu, kita hadiah kat produk-produk syarikat-syarikat Islam yang besar-besar. Hilton tak payah masuk lah, Hilton pergi buka lah di Amerika, di New York, di mana nak buka pun. Tapi di tanah Mekah, okey, ada tak jutawan Islam yang bidang hotel, dia Islam, dia banyak bantu orang. Okey, dia bagi zakat, ada. Okey, tapak ni yang dekat dengan Masjidil Haram, okey, hotel ni milik orang Islam. Buah nama lain pun tak apa, buah nama Hotel Rose ke, hotel apa, buah nama putih pun tak apa lah, buah nama putih, nak dapat kemas pun. Kan? Tapi, owner dia Islam. Berapa banyak orang Islam dapat benefit daripada benda tu. Ya? Hotel penuh hari-hari. Ya? Lot-lot kedai. Ni cekedi-cekedi yang masuk main di Mekah ni. Bukan saya kata haram, tak haram lah. Ni bukan cerita haram halal. Cerita dah. Bagi saya, tempat yang confirm orang kafir ramai, orang Islam semua. Tapi yang kaya daripada benda tu, selain kerajaan Arab Saudi memang kaya lah. Selain daripada mereka, China.
Sebab produk dia berapa banyak tuan-tuan. Jubah segala kita tak tahu nak abang. Gagah Quran dia pun tak boleh cetak lah. Cetak ingat lagi derah, lagi murah kan apa. Kalau lah kita ada satu jawatan kuasa, memanglah orang Arab tak dengar lah benda ni kan. Saja sembang lah. Kan? Katalah kita ada satu jawatan kuasa yang serius Saudi boleh buat. Cari seluruh dunia Islam. Orang-orang Afrika Islam yang susah-susah tu tak ada kerja. Bawa main satu apa nama toki besar, main di Afrika, parking kilang, buat tasbih. Confirm hantar pergi Mekah untuk orang beli ya. Ataupun buat kerusi kecil, kerusi yang kita duduk sandak tu. Kan di Masjidil Haram banyak, Masjid Nabawi pun banyak. Dan order di China apa? Ni, suruh orang Afrika Islam kita yang tak ada duit, yang tak ada kerja tu, main buat kerja. Tahu dah kita akan ambil. Tak rugi ya tuan-tuan. Betul kita kata Islam ni dia macam gajah. Dia besar. Tapi dia tak tahu yang dia tu besar. Sebab selingar dah terlalu besar, dia tak tahu kata dia besar, dia rendah diri ya. Padahal kita ni duit banyak kali ni ikut, tapi kita tak guna kesempatan itu. Banyak kita beri kat orang. Ya? Kuasa beli dekat kita. Tapi yang paling kaya kat negara kita bukan orang kita. Pelik. Nah, wallahu taala alam, bulan depan kita pergi secara serius. Malam ni dah clear dah Nabi Ibrahim tu siapa? Siapa yang apa yang dia berjaya buat dan siapa yang menukarkan agama dia. Bulan depan kita masuk balik perjuangan pertama dia, iaitu berhadapan dengan ayah dia dan orang kampung dia yang kata katuk berhala pecah. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilmal malakatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al ila fila wala ma'ana wa la mataba'una syaqiran mutada wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.